Okey, ni kita dah mula masuk ke tip-tip solat khusyuk. Masih lagi belum kepada wuduk khusyuk ni. Tapi masih lagi ada lagi setengah jam. Tip-tip solat khusyuk ni, ketika kita mendengar azan, sebenarnya bermulanya untuk solat khusyuk dia daripada azan tu lagi. Ataupun ketika hampir nak masuk waktu solat, waktu azan tu. Maknanya kita dah bersiap sedia. Ya, macam mana kita nak jumpa kekasih kan? Jumpa kekasih ataupun jumpa program bersama pengarah, bersama raja kan? Rasa-rasanya macam mana keadaan kita? Zuhur pukul 1 suku kan? Program dengan raja pukul 1 suku. Contohlah. Rasa-rasa kalau program dengan raja, kita pergi pukul apa? Ataupun dengan pengarah. Rasanya 1 jam sebelum tu kita dah masuk dewan tu, masuk istana menunggu program tu berjalan. Tapi berbeza bila kita dengan azan, bila kita dengan waktu solat. Dengan waktu solat pukul 1 suku masuk azan, tapi kita masih lagi berlengah-lengah pada waktu tu, 1 suku tu. Sekurang-kurangnya kalau lah tak 1 jam pun kan, kita eloknya awal lah dalam 10 minit bersiap sedia untuk menunggu waktu azan, bersiap sedia untuk menunaikan solat. Okay. Kalau kita dengar satu kisah-kisah para sahabat dulu kan, masa dia nak bina rumah tu, kan dia dah tengah bina rumah dia kan, batu-bata dia susun, lepas tu dia bubuh simen, lepas tu susun, contoh lagi tu lebih kurang kan cerita dia nak membina rumah. Susun batu-bata, sampai dah hampir nak siap dah rumah dia ni. Sikit lagi nak siap. Lepas tu tengah dia ambil satu lagi bata dia nak letak tu kan, batu-bata nak letak dekat dinding rumah dia tu. Kalau dia letak batu-bata ni kat dinding tu, maka siaplah rumah dia. Tapi ketika dia angkat batu-bata tu, dia dengar azan. Kan? Dia dengar azan, Allahu Akbar kan. Dia tak jadi nak letak batu-bata tu. Dia letak balik dekat tempat asal tu, tempat bawah tu. Dan dia berjalan menuju ke masjid lah. Dan bersiap-siap lah menuju balik tu, bersiap-siap dan menunaikan solat dulu. Ada orang lain tengok. Kan? Bila ditanya, tadi kenapa aku tengok kau padahalnya letak lagi satu batu-bata dekat situ tu, maka selesailah rumah kan, tak payahlah duduk buat lagi sekali, sambung lagi. Apa dia jawab? Dia kata, aku tak nak siapnya rumahku dengan aku mendahului hak aku daripada panggilan Allah. Macam tu sekali dia punya kekuatan iman para sahabat dulu lah kan, pada kisah dulu. Maknanya begitu sekali dia punya tak nak sesuatu yang dia usahakan mendahului daripada panggilan Allah ataupun hak Allah. Okey, itu satu kisah tentang buat rumah. Lepas tu ada lagi satu kisah lain. Kita cerita dengan pelajar kita ni sebenarnya. Saya banyak cerita dengan ustazah-ustazah ni, memang ustaz-ustazah ni sebenarnya untuk ada idea untuk bercerita dengan pelajar-pelajar kita. Memang kita ni insya-Allah alhamdulillah rasanya okey semualah kan, tak ada apa kan, lagi-lagi kita dah makin berumur kan. Tapi pada pelajar-pelajar kita tu nak lahirkan generasi yang cinta solat khusyuk. Kisah mati tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika bunyi azan, dia bersembang kan, bersembang. Lepas tu kadang-kadang bersembang tu terus bersembang. Kadang-kadang sembang tu yang kuat tu menjadi perlahan. Tu je, dia tak berhenti daripada bersembang. Dia bersembang tu kan, sonok sembang tu, dia tak berhenti kalau azan, tapi dia perlahankan sikit. Tadi kan makin perlahan. Tu okeylah. Tapi tak boleh juga sepatutnya. Lepas tu nak ceritanya, ada satu kisah ni, setiap kali azan dia tak jawab azan, dia terus cakap sembang, dia terkiralah dia tak jawab azan. Satu ketika bila dia dah nazak dah tengah-nganga mulut dia dah terang-ranga mulut dia kan, dia macam dah mata dah pandang ke atas kan, terbujur kaku kan, tengok mata ke atas berkelip-kelip. Datanglah orang ziarah tengok, orang sekeliling datang, jiran-jiran, sahabat-sahabat, kaum kerabat datang tengok. Datanglah dekat orang ni tanya, lepas tu ajar mengucap, ikutlah mengucap.
tak boleh mengucap juga. Mulut tu bergerak-gerak tapi tak boleh nak sebut. Lepas tu, okay lah, dia mungkin tak tahu kot, kita kena bantu dia. Sebutlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih tak bunyi suara. Masih lagi nganga je mulut dia. Nganga. Okay. Okay, mungkin panjang sangat kot. Pendekkan sikit lah. Allah, Allah, Allah kan. Masih lagi tak nganga. Tiba-tiba keluar suara. Aku tak boleh cakap. Aku tak boleh sebut. Betul? Lidahku tak, adalah dia sebut gitu kan. Lepas tu dia pun meninggal. Bila selesai dah, barulah orang pun tanyalah. Tanya apa sebenarnya yang menyebabkan dia susah sangat nak ikut kan syahadah tu ketika nak akhir kan. Apa yang dijawab oleh ahli keluarga dia? Dia ceritalah. Dia kata dulu masa azan selalu tak jawab. Selalu masa azan tak jawab solat, tak jawab azan. Ni tidak ikut. Bilal sebut gini, tak ikut sebut. Tak ikut seperti yang kita belajar kan. Jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan sebagainya tu lah. Maka bila kita nak mati, mungkin akan berlaku gitu. Macam tu. Jadi kena takut. Pelajar-pelajar kita kena ingat. Kalau kita tengah-tengah ngajar tu, kalau sekolah-sekolah yang berdekatan dengan masjid tu, kita stop dulu. Okay, jawab azan kejap. Walaupun tidak solat, mungkin waktu tu belum lagi waktu disediakan untuk solat, waktu dia peruntukkan untuk solat, tapi sukanya berhenti untuk jawab azan dulu. Walaupun mungkin ada kata pendapat yang kata boleh waktu belajar, kan, teruskan belajar, tapi sekurang-kurangnya jawablah azan. Tak lama pun, kan, jawab azan dalam seminit, ataupun 2-3 minit, seminit je lah. Azan tu dalam masa 3 minit gitulah. Jadi tak lama, sedangkan yang diperintahkan segera untuk menunaikan solat. Sekarang kalau kita tak bersegera menunaikan solat pun, kita kena jawab azan tu. Macam tu. Sebab ingatlah waktu nak mati sakit kan. Macam kalau kita tengok, nanti kita tengok ni, bulan haji nanti, bulan apa? Kita tengok masa nak sembelih lembu, korban kan. Raya korban nanti. Bagaimana lembu tu nak mati tu kan. Menggelepar. Ikat dengan tali kaki tangan pun dah sembelih kan. Ikat kaki tangan, sembelih, bunyi-bunyi kan, keluarnya udara kan, dia punya talih nafas tu bergerak-gerak menggelepar. Benarlah kata Allah dalam surah Al-Qiyamah tu, bertimpa-timpa kaki dan lutut kita kan, paha kita ni, wal tafatis saqu bisaq tu. Memang menggigil, menggeletar semua ada. Dah habis dalam 10 minit tu kan, kena sembelih tu, ada lagi gegar-gegar lagi. Susahnya nak habiskan roh daripada jasad tu. Bukan senang. Yang kita tengok hari ni, dengar khabar, meninggal. Dengar khabar meninggal. Tapi sebenarnya meninggal dunia ni adalah satu perpisahan antara roh dan jasad itu sangat perit. Bukan mudah. Okay. Okay, teruskan lagi. Dengan ketika mendengar azan ni, memang patutnya kita bukan sahaja kita ingat benda-benda tu, tapi kita juga kena rasa macam bestnya dah kena boleh solat dah tiba waktu untuk berjumpa dengan kekasih hati kita, Allah pencipta kita yang menjadikan kita, waktu untuk kita memuji dia, waktu untuk kita mengadu pada dia, waktu untuk memohon pada dia. Macam tu kita kena rasa gembiranya kan. Walaupun mula pada awalnya mungkin kita rasa macam paksa-paksa, ataupun mungkin kita rasa macam berlakon lah, tapi tak apa, latih lama-lama kita akan lahir rasa benar-benar cinta dan seronok untuk bersolat. Okey, tip yang kedua adalah solat awal waktu dan berjemaah. Ini mesti juga antara tip-tip untuk solat khusyuk adalah dengan di awal waktu dan berjemaah. Kalau boleh lah, tapi kalau tak berjemaah tu tak apa, bagi orang-orang perempuan contohnya kan. Tapi awal waktu tu kena. Seperti mana dijanjikan dalam hadis, perkara yang paling disukai oleh Allah ialah solat di awal waktu. Antaranya lah, ada hadis Nabi mengatakan gitu. Kalau berjemaah ni Allah janjikan 27 kali ganda dan dia merupakan fardu kifayah. Kalau kita ada rasa macam malas lah nak berjemaah kan, kena ingatlah kalau duit nak banyak kan. Kalau dunia kita nak banyak, tapi kalau pahala kita tak nampak, tak rasa nak banyak. Okay?
Lepas tu seeloknya segala pekerjaan ketika itu kita tinggalkan. Terus solat dulu awal waktu, insya-Allah kita boleh sambung kerja-kerja yang kita nak buat lepas tu. Okey. Dan saya suka berkongsi dengan satu kisah suami kepada adik saya. Boleh saya cerita sikit sampai masih ada ni. Okey, satu kisah suami kepada adik saya. Di usia dia umur dalam 42 tahun. Waktu subuh, pagi-pagi waktu subuh pukul 5.30 dia bangun. Lepas tu dia solat tahajud. Dia bersiap-siap bersiap-siap untuk pergi ke masjid. 5.45 azan. Jadi dia naik motor pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumah dia. Pergi ke masjid tu pukul 5.30 lah, pergi 5.35, 5.35, 5.40. Azan subuh 5.45. Dia pun sampai masjid, dia pun solatlah sunat subuh. Okey, solatlah subuh berjemaah, dia jadi imam. Lepas tu dia solat subuh tu, jadi imam. Dah tengah-tengah dia solat, masa tengah-tengah tu dia lepas pada takbiratul ihram tu, dia takbir tu dia baca Fatihah tu, tiba-tiba dia rasa sakit bahagian dada belah kiri dia. Sakit menyucuk-nyucuk kan, sakit. Tapi dia tahan lah sebab tengah solat kan. Lagi-lagi jadi imam kan. Dia teruskan solat tu, dia tahan lagi kan. Baca Fatihah sampailah rukuk, i'tidal, sujud, lepas tu rakaat kedua pun sambung macam tu. Fatihah, rukuk, lepas tu baca doa, kunut. Sampailah bagi salam. Dia tahan sakit tu, tahan. Kan. Lepas tu dia bagi salam, dia teruskan wirid. Selesai wirid, dia doa tu. Okey, selesai doa, dia masih lagi sakit tapi dia tahan. Dan dia bersalam dengan semua jemaah dia. Salam dengan semua jemaah dia dan dia balik rumah. Sebelum pada dia pergi ke masjid tu, dia dah kejut adik saya lah. Dia dah kejut adik bangun. Kan, bangun. Dia nak pergi masjid, dia cerita. Bila dia balik rumah, dia sampai rumah, adik saya ni baru masuk tandas. Dia baru bersiap-siap untuk solat lah. Jadi pun masuk dalam rumah dia terus, dia pun sakit lagi dada dia ni, dia terus ketuk pintu tandas tu. Terus ketuk pintu tandas tu, kata sakit. Dipanggil lah, Irah sakit dada ni sakit. Okey, isteri dia pun keluar dan keadaan berwuduk tu, isteri dia pun batalkan wuduk lah. Dia pun tolong picitkan bahagian belakang suami dia, picit-picitkan bahagian belakang tu. Biasa dia picitkan, suami dia akan lega. Jadi picit-picit tu biasa akan keluar angin dan sebagainya. Bila keluar rasa lega tu, dia pun ceritalah dengan adik saya tu. Dia kata sebenarnya dia kata dah sikit, lega dah sikit. Dia kata tadi dia pun ceritalah daripada awal dia sakit dalam solat tu. Dia kata masa abang solat tadi, abang rasa sangat sakit. Tapi abang tahan je. Sampailah abang selesai wirid, abang, dan dia pun tersenyum. Dia kata apa? Yang paling abang bahagia, gembira sangat sebab abang dapat salam semua jemaah, dia kata. Semua jemaah yang ada dalam masjid tu. Dia senyum. Lepas tu dia kata, okeylah dah lega dah sikit ni. Dia kata, tak apalah, Irah pergilah ambil wuduk dan solat subuh. Jadi isteri dia pun patah nak pergi tandas ambil wuduk balik tu. Tiba-tiba dia sakit balik. Ya Allah. Dia dah gelap mata dan dia pun hampir nak jatuh. Adik saya pun patah balik. Riba dia, pegang bahagian tu, badan dia tu, riba. Maka suami dia pun tak riba, isteri dia tu mata pandang ke atas kan. Isteri dia pun majak. Terus isteri dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berulang kali ucap je. Jadi nampak bibir dia tu bergerak-geraklah dia punya kan. Kita tak pasti sebab la ilaha illallah tu lidah, bibir tak bergerak tapi lidah kan dia hanya menggunakan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia bergerak dan mudah-mudahan saya berharap semoga dia akhir dengan kalimah la ilaha illallah. Dan akhirnya memang meninggal dunia lah. Kalau orang Kelantan dia sebut mati kan. Tapi orang Kelantan waktu mati dia lembut juga. Dia meninggal dunia lah. Jadi adik pun tutup mata dan terpejamlah mata suami dia di atas riba dia. Dia pun panggil anak-anak dia yang ada yang dah besar masa tu, umur 12 tahun. Dia panggil, ni bangun ni, Udin, holakan bantal, dia kata. Jadi anak dia pun hola bantal, dia pun letak suami dia. Dia pun bangun, pergi ambil wuduk dan solatlah subuh.
Kira-kira lebih kurang lah dia solat subuh tu dalam 6.30, 6.20. Masih lagi waktu solat sebenarnya. Tapi saya mengambil satu kisah ni, saya mengambil iktibar, saya kata yang meninggal dunia tu dah selamat. Dia dah selesai dengan Allah. Dia dah tunai dia punya kewajipan dia dengan Allah. Dia hak Allah tu dia dah selesai. Tapi andainya kalau yang mati itu adalah kita, yang kita, isteri tadi, adik kita tu, yang belum solat lagi tu, kalau dia yang meninggal dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan yang tidak bersolat. Sungguh menakutkanlah. Sungguh kena, itu satu kisah yang saya kan, hari ni saya memang satu cerita yang saya jadikan semangat untuk bangun pagi. Dorongan untuk saya bangun awal waktu. Saya nak tidur pun saya akan tengok, takut mati lepas ni. Takut mati. Waktu tu macam dia tak tunggu kita mati tu. Jadi dia mungkin mati dalam waktu pukul berapa-berapa. Jadi cepat-cepat kita kena bersiap-siap untuk solat awal waktu, dan kalau nak mati pun nak macam mana kan, macam tu. Jadi kisah itu boleh dijadikan satu kisah yang memang dipegang supaya kita tidak lewat menunaikan solat, dan biar kita sentiasa beramal dengan solat awal waktu. Itulah. Sedap cerita-cerita ni kan. Okey, kita teruskan lagi dengan banyaklah kisah-kisah sebenarnya, tapi kita macam ambil yang penting-penting. Tip yang seterusnya adalah